Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia penghuni majlis yang dirahmati oleh Allah Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, adalah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini di bulan Dzulqa'dah, bulan orang selalu disebut sebagai bulan haji. Memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peristiwa Hajatul Wida, haji perpisahan, di penghujung bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijrah, Nabi dan 100,000 lebih umat Islam telah berangkat menuju ke Mekah. Inilah kejayaan yang disebut oleh ulama-ulama sirah bagaimana dakwah dengan ada pemerintahan. Dakwah Nabi semasa di Mekah selama 13 tahun, yang beriman dengan agama Allah sekitar 300 orang sahaja. Tetapi apabila tegaknya daulah Islam di Madinah, tengok pada tahun 10 Hijrah, yang berhimpun bersama Nabi dalam peristiwa Hajatul Wida, haji perpisahan, 180,000 orang, hanya 130,000 orang. Sebab itu dakwah ini tuan-tuan ditegak dengan pemerintahan, ditegak dengan negara atau sekalian. Baik, bulan Dzulqa'dah ini merakamkan banyak peristiwa-peristiwa besar, antaranya peristiwa Bai'atul Ridwan, bai'ah mengikat janji setia. Ridwan maksudnya mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini berlaku 1,400 orang para sahabat yang berhimpun, yang berbai'ah. Mereka akan balas apa yang dibuat oleh musyrikin terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Pada tahun yang sama, bulan yang sama, berlakunya peristiwa Sulh Hudaybiyah ataupun peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang sangat penting, yang disebut oleh ulama-ulama sirah sebagai pintu masuk kepada kemenangan Islam. Ini kerana selepas peristiwa ini turun surah kemenangan. Ayat pertama yang kita baca, yang tuan-tuan baca, Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata merujuk kepada ulama tafsir adalah peristiwa pembukaan kota Makkah, peristiwa Fathu Makkah pada 10 Ramadan tahun 4 Hijrah ataupun 20 Ramadan tahun 4 Hijrah tahun 9. Jadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di bulan yang kita duduk sekarang. Cuma pada malam ini pihak penganjur menetapkan tajuk kepada saya, iaitu ulama dalam sorotan perjuangan kemerdekaan, memandangkan kepada isu yang berlaku. Saya pernah lepas semua orang bercakap tentang kemerdekaan, dan kita daripada kelompok gerakan Islam ini, kita ada sejarah yang hebat. Ulama-ulama yang berjuang, bukan tanah Melayu saja, di seluruh dunia umat Islam ini, para ahli ulama yang bangkit menggerakkan penentangan kepada penjajah barat, di mana kuasa barat pada abad ke-18, abad ke-19, abad dan awal abad 20, seperti Perancis, seperti Britain, ataupun Empire Britannica, ataupun Spanyol, Belanda dan sebagainya. Mereka menjajah bumi umat Islam. Perancis menjajah Aljazair ataupun Algeria. Perancis menjajah Tunisia, menjajah Morocco, menjajah Maghribi. Pernah 3 tahun Perancis menjajah Mesir. Perancis juga menjajah bumi umat Islam di Syria dan Lebanon dan sebagainya. Manakala kuasa British menjajah bumi yang sangat luas, termasuk di Nigeria. Dulu Khalifah Islam, kerajaan Islam, namanya Khalifah Sokoto. Khalifah Sokoto yang sekarang di Nigeria telah melaksanakan syariat Islam. Tuan-tuan sekalian, dulu ulama yang memimpin Khalifah Sokoto itu Syekh Osman dan Fodio, yang mengarang 82 buah kitab dalam bahasa Hausa dan bahasa Melayu. Bagaimana British menjajah Sudan di Afrika, British menjajah Mesir, British menjajah Palestin. Dalam Perang Dunia Pertama, Ketua Parlimen British Sir Alec telah menewaskan
British. Iraq juga dijajah oleh British. Bagaimana negara umat Islam yang ramai penduduk di benua kecil India juga dijajah oleh British, termasuk kita di tanah Melayu juga dijajah oleh kuasa Kristian British ini. Kuasa Kristian seperti Itali telah menjajah bumi umat Islam Libya, manakala Belanda menjajah negara yang paling ramai umat Islam dalam dunia, yang Indonesia. Maka penjajahan yang berlaku ini menyaksikan para alim ulama telah bangkit berjuang. Kalau kita lihat negara paling ramai di mana paling ramai mati syahid awak penjajah, namanya Aljazair ataupun Algeria. 19 juta orang telah gugur sebagai syuhada, dipimpin oleh ulama namanya Syekh ulama yang Syekh Abdul Qadir Aljazair. 1 juta orang mati pada Islam. Sama yang berlaku kalau di Sudan, Syekh Muhammad Abdul Al-Mahdi memimpin gerakan. Di sini pula tercatat paling ramai ribuan tentera British yang mati dibunuh dipimpin oleh Sir Gordon dan Islam. Yang berlaku di Mesir, pemberontakan Arabi, pegawai-pegawai tentera yang bangkit memberontak lawan penjajah, di belakangnya ulama Syekh Muhammad Abduh. Akhirnya Syekh Muhammad Abduh telah dibuang daripada Mesir. Sama berlaku tuan-tuan sekalian, negara umat Islam seperti Libya. Libya dijajah oleh Kristian Itali. Ulama yang bangkit hebat nama Syekh Omar Mukhtar. Syekh Omar Mukhtar akhirnya telah mati syahid, dibunuh, digantung, mati syahid tuan-tuan sekalian. Manakala di Palestin menyaksikan ulama tuan-tuan Syekh Izzuddin, seorang tokoh hebat. Saya tengok Izzuddin sebab Ramadan mana saya di Palestin, awal Ramadan tuan-tuan, kawan-kawan daripada Brigade Al-Qassam. Ini padanlah yang ambil nama Syekh Izzuddin ni, padan dengan nama. Pemuda-pemuda hebat tuan sekalian. Tubuh tegak, membaca Quran, mereka ni puasa, sunat Islam kami tak tinggal. Mereka ni tuan sekalian solat berjemaah di masjid. Nak masuk ke Al-Qassam ni kena ambil tanda-tanda ke imam dulu. Kena pastikan memang 3 bulan tak pernah tinggal walaupun sekali solat berjemaah. Al-Qassam ni tuan-tuan, padanlah mereka ni hebat. Jangan kata isap wafak tuan sekalian. Puasa Islam kami tak tinggal tuan sekalian. Ramadan hebat di Palestin, memang hebat Ramadan. Dan Izzuddin itu orang Syria, belajar di Mesir, di Al-Azhar Mesir. Lepas tu oleh kerana jatuh dari Palestin kepada British, dia nak berjuang, dia pergi ke Palestin, dia buka sekolah di Haifa. Akhir mati syahid tahun 1935, dibunuh oleh British, kena bom tanah Islam. Sama kita tengok perubahan Ikhwan Muslimin oleh Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan sekalian, bagaimana Ikhwan tubuh pada tahun 1928 matlamat untuk menegakkan kembali khilafah Islam, bebaskan tanah air umat Islam daripada penjajahan. Sama tuan-tuan sekalian yang berlaku di Maghribi, Syekh Abdul Qadir Fatami ulama yang bangkit berjuang menentang penjajah Perancis tuan-tuan sekalian. Kalau kita melihat muslimin dan muslimat sekalian di negara Indonesia yang dijajah oleh Belanda Kristian 350 tahun, 350 tahun tuan-tuan sekalian, di mana perang menentang penjajah digerakkan ulama. Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830, Imam Diponegoro memimpin perjuangan. Akhir ditangkap Imam Diponegoro, dibuang daripada Jawa. Ataupun perang Padri di Sumatera Indonesia. Mengapa Belanda namakan perang Padri? Kerana ulama-ulama, lebah-lebah, guru-guru agama ini memakai jubah putih. Sebab itu daripada kisah inilah tuan-tuan, maka Belanda dia menggunakan khidmat seorang pakar bidang teologi, bidang kajian agama. Daripada seorang Belanda di Belanda nama Profesor Dr. Christian Snow Agroji. Tuan-tuan, Snow Agroji ini sangat menarik kisah dia. Dia ni untuk buat kajian, dia menyamar sebagai Islam, tukar nama Abdul Ghafur ataupun Abdul Ghaffar, pergi ke Mekah dan intai mana orang tanah Jawa kita mengaji, orang daripada Fatani, orang tanah Melayu, orang Indonesia. Sebab di sana tuan-tuan ramai ulama-ulama yang mengajar kitab. Lama dulu ulama tanah Jawa, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Daud bin Al-Fatani, ataupun paling alim sekali terkenal Syekh Ahmad Fatani atau Syekh Ahmad Ismail. Tuan-tuan sekalian, rupanya ulama-ulama ini semenjak di Mekah, mereka menjadikan Mekah ini pusat kepada perjuangan kemerdekaan. Buku teks sekolah kita tak boleh, buku teks sekolah anak kita tak boleh. Cerita pasal Tok Jago, Tok Jago tak puas hati lawan British sebab tak dapat kutip cukai. Tengok buku sekolah terdekat, bukan begitu tuan sekalian. Ada cerita pasal Mekah ni. Tuan Guru Hajar sampai munah Tok Jago tuan sekalian, belajar di Mekah. Di mana ulama-ulama ini bercerita tentang jihad. Mereka buat kitab-kitab bercampur, kitab Furu' Al-Masail, dimasukkan bab fiqhul jihad. Apa tanggungjawab orang Islam apabila tanah air mereka dicoba oleh penjajah, oleh kuasa kafir, wajib berjihad. Dan ulama
Syekh Abdul Samad Khalil Bani. Kat mana tuan-tuan cari kubur Syekh Abdul Samad Khalil Bani, cuba beritahu. Lu di Bangkok sana. Dibunuh mayat ke Bangkok. Ini musoleh itu tuan kitab kalau sekalian. Mereka beli kitab akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan mereka berjihad, mereka berjuang. Mereka mati syahid kalau sekalian. Syekh yang hebat-hebat ini tuan-tuan sekalian, akhirnya Senok Khan Gronje, dia buat satu kertas cadangan kepada kerajaan Belanda nak halang kebangkitan lawan penjajah di Indonesia. Dia mudah. Cara dia halang seupaya mungkin jangan pergi ramai orang buat haji. Orang Indonesia, cara dia naikkan cukai. Kena cukai tinggi. Bayar cukai, nak buat pergi Mekah, bayar cukai tinggi kepada kerajaan Belanda penjajah. Jadi tak ramai boleh ke Mekah. Sebab itu Mekah balik mesti rasa kenapa Belanda. Sebab semangat main Islamisme dan masyarakat Islam, semangat penyatuan Islam, perpaduan Islam ini disebarkan oleh ulama-ulama di Mekah. Tanah Melayu sama tengok tuan guru Haji Hasan bin Munah tadi. Guru dia Syekh Ahmad Ismail. So dia banyak berjihad, berjuang. Apatah lagi fatwa telah keluar. Fatwa ni namanya Fatwa Jihad Al-Akbar, fatwa jihad yang agung oleh kerajaan Utsmaniyah Turki. Mufti Syekh Khalid Al-Badi. Fatwa ini wajib orang Islam berjuang menentang penjajah. Sebab itu dulu moyang kita di Terengganu, di Kelantan, hari Jumaat masa khutbah khatib akan doakan kepada khalifah di Turki. Hinggalah tahun 1915 atau 9 tahun 1915 Majlis Agama didesak oleh British tak benarkan khatib ataupun imam mendoakan kepada khalifah di Turki. Ni tuan-tuan, doa ni kita kena faham, dia doa ni dia bukan rukun khutbah. Apa tu convention, adat yang disepakati. Kalau terlupa dia doa kat sultan tak apa, tak batal khutbah kesatan. Saya sebut sebab Selangor berlaku masalah. Baru di masjid Bukit Beruntung, Masjid As-Salam, tempat saya kuliah juga. Ada ustaz kita terlupa sebut doa kat sultan. Ada orang pergi buat report polis, kesian ustaz tak silap. Boleh pun dia kepala nak buat report. Dia orang yang jahil, dia tak tahu apa tuan sekalian. Tuan-tuan, saya ingat cerita tuan-tuan. Guru saya Ustaz Ismail Nur, bekas ahli parlimen Paseman. Dia cerita 6-7 tahun lepas, berlaku di kampung di dalaman di Paseman. Mana tu dalaman kampung sikit tuan sekalian. Itu Tok Imam lagi dekat pukul 1. Nak azan jemaah dah. Tengok agama tu tinggal khutbah. Dia nak kena balik tak boleh kan? Tak sempat. Dia apalah naik kata masjid. Dia cari dia robok apa almari lama tu jumpa tak khutbah. Lama dah kuning dah petang. Tak apalah, lepas tu bila dah selawat semua, dah azan semua, dia pun berkhutbah. Alhamdulillahil qail. Tak apalah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis semua khutbah pertama, duduk sebentar antara dua khutbah. Sambung khutbah kedua. Dalam khutbah kedua, dia berkata doa kat sultan. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Tok Khatib, kau panjangkan umur Sultan Yahya Putra. Sultan Yahya Putra mati tahun 1978 dah mati. Dia dah masuk banyak muda lagi. Hamba Allah tergemulah dah tahu lah. Nak beritahu itu bukan hukum tapi adat yang disepakati. Bagus juga saya ada khutbah Selangor tu minta bukan sekadar Allah beri rahmat pada sultan, minta ya Allah berilah hidayah pada sultan kami. Sebut gitu dulu tuan sekalian, beri hidayah pada sultan kami. Jadi tuan-tuan sekalian, rupanya dulu moyang kita doa pada khalifah di Turki. British tidak benarkan. Tahun 1915 tuan-tuan berlaku perang di Kampung Jeram Pasir Putih. Akhirnya ulama ini, Tuan Guru Haji Hasan bin Munas telah mati syahid dibunuh. Mayat diarak di Bandar Kota Baru akhir selama 3 hari 3 malam. Tuan-tuan akhir digantung kepala ke bawah, kaki ke atas. Tuan-tuan yang buat kajian yang melalui Profesor Dr. Ni Anwar Mahmud daripada UKM meninggal Arab. Ini profesor yang ahli kita semua hidup di Bangor dan Selat. Dia buat kajian, akan jumpa gambar-gambarnya, bukti-bukti rekod. Dia panggil MIO, Military Intelligence Officer, rekod presiden British ni. Bahawa hebat, ini ada kaitan dengan kerajaan Utsmaniyah, gerakan orang Melayu dulu. Sebab itu ada surat ulama-ulama kita di muzium di Turki dan Selat. Mana untuk guru kita, lu bukan kata di kampung-kampung ibadah. Mereka antara masa lah mereka berjuang. Ada hubungan mereka antara masa. Sama Terengganu kita, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, Tuan Guru Haji Musa bin Kaabah, Tuan Guru Haji Omar Siap memimpin kebangkitan umat Islam. Yang menarik apa rekod-rekod Presiden British tuan-tuan, dia kata di Parti Islam yang ditubuhkan. Yang dia Partai Syarikat Islam Terengganu, Syarikat Islam Terengganu. Tubuh tahun 1941. Itu tuan-tuan sekalian cawangan daripada Syarikat Islam Indonesia. Tuan-tuan sekalian, mengapa tubuh Syarikat Islam Terengganu?
Menarik kisah dia tuan-tuan sekalian. Semalam saya kuliah di Masjid Usila. Masjid Usila tak ada kaitan dengan kebangkitan menentang penjaya zaman dulu. Ulama-ulama kepada Terengganu tuan-tuan sekalian yang singgah bersembahyang di kawasan pondok kita, tak ada pejuang-pejuang dapat faham, dapat fahaman mak kira pernah tuan-tuan sekalian tidur dan singgah di kampung Usila tuan-tuan sekalian. Ini kisah menarik tuan-tuan sekalian. Kisah dia adalah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, dia ulama yang alim. Selain dia mengajar kitab di Marang, di Hulu Terengganu, di Durun, di Kemaman, dia berniaga ambil barang di Indonesia. Di Indonesia tu diperkenalkan syarikat Islam Indonesia yang ulama-ulama kukuh untuk menentang penjajah Belanda. Siapa dia tuan-tuan? Haji Omar, Said Cokro Minoto sebagai contoh, Haji Saman Hudi. Mereka awal penjajah Belanda dan segala. Akhirnya syarikat Islam kena haram. Dia ada cawangan tuan di Terengganu tahun 1991. Rekod British menyebut 800 orang. 800 orang ahli-ahli syarikat Islam Terengganu di kawasan Kodarus, Kota Sekalian, di Marang, Terengganu, dan berlaku kebangkitan kemuncak tahun 1928. Masa perang ni, orang Melayu, orang Terengganu kita, mereka angkat bendera. Angkat bendera, bendera ni orang kampung kata bendera Istanbul. Bendera Istanbul sebenarnya bendera Khilafah Utsmaniyah yang lambang bulan bintang tu. Mana perjuangan orang moyang kita zaman dahulu ada hubungan mereka antara bangsa, ada kesatuan akidah mereka tanda sekalian. Mana bendera lambang bulan bintang, bendera kita macam mana tuan-tuan? Boleh saya ke Palestin tuan-tuan, Allahu Akbar. Seronoklah syukur kita buat bantuan ke manusia semua sekali. Dia budak-budak kecil dia ramai, budak-budak sekolah kita syukurlah dia. Dia tengok baju kita ada lambang bendera Jalan Gemilang, kita tengok dia kata mereka, oi. Aku Malaysia kata. Dia tak tahu Malaysia kat mana tanda sekalian. Dia kata Malaysia. Mu Muslim? Kata aku Muslim lah sebab aku bagi tolong mu kata. Baik, mu Muslim, mu baca Quran dia kata. Nah kita baca izajah selalulah jawab dia kata. Nak beritahu tuan-tuan sekalian seronok mana sebab tu bendera ni buat ni seorang sahabat kita mati tembak di Somalia. Tuan-tuan sekalian, mereka bersangka Amerika tuan-tuan sekalian. Atau bendera kita. Sayanglah tuan-tuan sudah patut pasal buat bendera tu fikir macam mana bendera kita tu boleh melambangkan kesatuan umat Islam. Dan besarkan nama bulan bintang tu macam mana, ada suku warna, tuan-tuan sekalian. Sayang tuan-tuan sekalian baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo dalam perang yang berlaku tersebut akan ditangkap ulama-ulama, ada kena penjara. Tuan Guru Haji Musa bin Kabar kena penjara. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo ditangkap, dibuang ke Mekah pada tahun 1928. Orang Melayu kata beraku orang putih hantar Tok Guru ke Mekah, dia kata. Dulu tuan-tuan. Tok Guru hantar ke Mekah. Akhir mati di Mekah tahun 1929. Dan tengok ulama-ulama Melayu Tuan Guru Abu Syekh Dr. Burhan Al-Hilmi. Ini presiden tuan-tuan hebat siapa ni? Hebat. Tuan-tuan bayang orang Melayu mendapat PhD tahun 30-an. Menguasai 7 bahasa. Tuan-tuan sekalian. Tahun 1935 rekod ada dia ditangkap di Palestin, kita penjara di Palestin. Tahun 1935. Cuba tuan-tuan bayang. Sebab tu British memang ikut daripada awal ni. Tuan-tuan balik ke tanah Melayu. Dia buka madrasah Al-Juni di Singapura, dia mengajar. Dia keluarkan sebuah khabar taman bahaya. Khabar dia pun tuan-tuan akhirnya diharamkan. Sebab apa? Kritik British. Dia kritik Balfour, kritik perjanjian Balfour, nak wujud sebuah negara kepada orang Yahudi di Palestin. Akhirnya untuk bahan dia kena tangkap. Tahun 1950 kena tangkap lagi. Isu apa? Mutlak, isu Natra. Natra tuan-tuan sekalian. Bagaimana isu ni? Dia pikir Dr. Bahamudin, dia pula kena penjara tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, satu gerakan yang sangat menarik antara lepas Perang Dunia Kedua, inilah negara mencapai kemerdekaan. Ini yang telah disebut secara tepat oleh buku-buku teks anak kita. Sebab itu mereka tak nampak siapa yang perang mereka, mereka tak nampak, mereka nak daripada kecil. Macam kita jugalah sebagai rendah mendengar sama mereka yang timbul Tuan Abdul Rahman, Datuk Ahmad Jaafar. Datuk Ahmad Jaafar, Tuan Abdul Rahman. Hak masuk penjara, hak kena bunuh, hak kena buang daerah, buang negeri, ulama-ulama tak disebut tuan-tuan. Sebab tu sejarah ni kena adil tuan-tuan. Jangan tak boleh berbohong tuan-tuan, sebab dia merekod tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan satu masa ni kena tulis balik sejarah tanah air kita, kena tulis balik tuan-tuan. Dia sungguh-sungguh tepat. Sebagai contoh tahun 1945, tubuh Partai Kebangsaan Melayu-Melayu, Dr. Baharudin, hebat, alim. Dia nama Dr. Baharudin Muhammad Noor. Dia gelar Al-Hilmi tuan-tuan sekalian, sebab dia tokoh tasawuf, tokoh tarekat, buat berzikir. Dia ni akhlak dia baik tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Tampak lima tubuh Partai Kebangsaan Melayu-Melayu. Untuk pemuda Angkatan Pemuda Islam, untuk perempuan Angkatan Wanita Sedar, Samsiah Pakai Sultan, ini kajian agama. Belajar di Sumatera tuan-tuan sekalian.
Angkatan Pondok Insan tubuh Februari tahun 1940 tubuh. Tuan-tuan dengan nama siapa? Ahmad Ikhwan Indra. Tuan-tuan dengan nama Syekh atau Ustaz Abdul Qadir Marki. Siapa dia dalam sekian? Tak tahu. Dan saya kajian berlepas berkaitan dengan peranan elit agama dalam kebangkitan rakyat tahun 1948. Ini secara tersebut tuan-tuan. Orang yang belajar agama yang mereka ini masuk hutan, mereka lawan dengan British. Kalau selama ni kita tahu orang British hutan itu komunis. Tak, ada satu kelompok kajian. Dr. Salam ini orang belajar agama. Macam mana daripada mana pengaruh mereka dapat daripada Indonesia? Termasuk kalau Ustaz Osman Abdullah, bukan putu muda. Ustaz Osman Allah ni putu muda kita tuan-tuan. Gambar dia tuan-tuan di Indonesia pakai uniform tentera dan angkatan Hizbullah. Pemuda Hizbullah tuan sekalian. Dia belajar Indonesia. Pegang lawan Belanda tuan sekalian. Kalau kita tahu kita mewah di sebelah kampung Padang Balang. Dekat sebelah masjid nama dia Lorong Abdullah. Kita tahu Lorong Usman. Ada surau Usman. Itulah orang dia tuan-tuan. Dia hak belajar tahun 40 ni di Indonesia belajar agama. Mereka dapat semangat daripada Indonesia yang sangat hebat. Orang bangun Runcing, orang rawat penjajah Belanda tuan-tuan sekalian. Ahmad Mustamar, ketua angkatan Pondok Insan, dibina kepada seorang tokoh pidato yang nama Bung Tomo. Bung Tomo di pidato dia sekian Allahu Akbar. Disebut orang dalam di bawah penakut. Jadi berani dengan pidato dia. Dia pidato ni antara lain yang untuk bangkitkan semangat satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan khutbah, mata Nabi akan merah. Nabi khutbah, muka Nabi akan merah. Nabi khutbah dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang. Saya ingat tuan-tuan sekalian, saya sembahyang di Palestin di sebuah masjid. Namanya Masjid Al-Kabir. Masjid Al-Kabir terletak di Khan Yunis tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Masjid tuan sekalian. Penuh orang mewah. Lepas tu atas mimbar, dia mimbar tinggi. Tinggi ya, tinggi tuan sekalian. Naik sama 30-an, muka bersih. Kapalnya YDP Khan Yunis, YDP Hamas Khan Yunis. Berapi foto-foto. Tajuk Syahrul Jihad. Ramadan Syahrul Jihad. Oh, dia foto-foto ni tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya kata patut lawan Palestin berani berani berjuang, berani berjihad. Kita nak saya masuk perang, masuk praktik kasih. Saya masuk awal 2009 Januari masuk perang. Masuk untuk tengok jet kapal Uyung tuan sekalian. Kata Hamas Israel. Tengok kata Israel itu bahasa mati dah. Bahasa lembek itu lutut oleh Allahu Akbar Indonesia takbir. Kuat hubungan takbir. Kita tak latih. Orang dia berani, masya-Allah. Adalah foto-foto ni. Orang semua celak mata tuan sekalian. Celak mata. Hak tidur rombongan Malaysia tidur tuan. Sebab ada biasanya foto-foto tajuk makanlah buah-buahan tempatan. Tajuk foto-foto Pak kita dah. Peliharalah kebersihan air sungai kita. Foto-foto raya pula tajuk apa tuan-tuan? Tajuk sikap berhati-hati di jalan raya. Itu ayat bodoh tapi dia foto-foto. Bukan begitu, foto Nabi semangat. Sebab tu Nabi pegang tombak, kadang pegang pedang, kadang pegang busuk panah atau foto Nabi 6 Syawal hari Jumaat tahun 3 Hijrah. Nabi pakai baju perisai, baju besi. Pada semangat Nabi foto tak ada sekalian. Di rumah dah foto ni tuan-tuan. Detik tengok, detik tak sekalian. Saya khatib dah tahu dah sebenarnya dalam universiti itu. Saya tengok Jawi tu tak baca tak tak padan kita nak bodoh orang tu sekalian. Tak padan dah sekalian. Tengok tajuk-tajuk. Foto-foto bukan macam tu. Foto-foto ni Nabi dengan semangat dan Nabi pernah tegur orang yang berkilir batu. Nabi suruh dengar foto-foto. Mana kalau kita ada benda kat tangan tak boleh. Kena dengar foto-foto tak sekalian. Tengok tajuk-tajuk foto-foto boleh. Benar Ustaz Azli Busu. Pegawai agama dulu, Jabatan Agama sampai sebut. Kalau di Perak Selatan dia kata Allah, imam-imam kadang-kadang tak mengaji mana. Baca foto-foto tak pun silap lagi. Dia agama kadang dia tak tulisan Jawi. Kadang dia masukkan perkataan Inggeris yang dibelajar. Itu masalah contoh inisiatif. Tengok balik tu perkataan inisiatif tu pening. Kalau kita ke Jawi tu tak ada. Jangan. Dia kata kawan tu kencing yang dimaksud. Dia kata tubuh. Tajuk apa? Alhamdulillah. Tajuk tubuh kita pada hari ini ialah ancaman dadah kepada generasi muda negara kita. Generasi muda negara kita menggunakan berbagai jenis dadah, antaranya jenis marfa'in morfin. Kawan saya terkencing di mata. Khutbah bulan 5 nak masuk universiti Jabatan
mesti macam mana? Jadi kedua buah dah. Bila kita ayat tak cerdik dah kedua buah ni, tak apa-apa kedua buah itu mesti bila muslim sekalian. Dalam keadaan tersebut sekalian, bukan orang hebat. Jadi orang Melayu, saya jumpa Imam Al-Majid Saleh di Perak pada ni. Orang hanya ada mana tengok, orang ngaji agama sekalian. Hebat cara mereka. Kata Ustaz Abdul Kadir Mati, masa British buat tangkapan besar-besar pada daulat tu daripada kita habis umur silsilah penjara, baik kita bergerak lah hutan-hutan dengan dia. Itu cerita dia tu sekalian. Ada rekod-rekod yang boleh dipertanggungjawabkan bagaimana sejarah mereka sekalian. Mereka ni orang yang belajar agama, mereka beramal dengan agama. Bahkan rekod tuan sekalian, proses di mahkamah pun semua. Mereka ni bukan komunis, tapi soal nasionalis yang mereka nak bebaskan tanah air di tanah Melayu tuan sekalian. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, yang hebat lagi tahun 47 tubuh mata Majlis Agama Tertinggi Malaya, tubuh ulama-ulama Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'ullah, Ustaz Tamimi, Dr. Bardi buat satu pertemuan dengan ulama Indonesia nama Kiai A.F. Azhari daripada Masyumi Majlis Syura Muslimin Indonesia atau Islam. Sebab apa tuan-tuan, mesti ada sebuah gerakan Islam, parti-parti Islam tanah Melayu untuk berjuang lawan penjajah. Indonesia ada Masyumi, Dr. Muhammad Nasir sebagai contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi akhirnya bulan Mac dapat rapat tubuh Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin, sebab tu kita bantah pun, sebab kita tengok sejarawan kita ni oknum kerajaan tulis Hizbul Muslimin ditubuh oleh pokok komunis. Tengok sebab apa? Ada tokoh komunis Muhtaril Asur daripada Indonesia. Tak betul tuan sekalian. 5,000 orang beribu sebangsa ulama-ulama ni. Mana boleh seorang dua termasuk dari ahli komunis kita tunggu nak lakukan Hizbul Muslimin komunis. Kenapa tak sebut ulama-ulama yang beribu ni? Bakal-bakal wakil negeri dia lantik ketua Hizbul Muslimin Kelantan macam Ustaz Khadir Khatib. Negara siapa dia? Tak boleh tengah tuan. Tuan Guru Haji Awam Abdul Rahman. Siapa dia ni? Ayah ketua janji kita. Tak. Itu ketua Hizbul Muslimin Terengganu. Tadi tuan ni sejarah. Tak boleh dan sekalian. Ulama-ulama tubuh Kiai Ibn Mazhab hadir masa merasmikan Hizbul Muslimin. Rekod berarti kata 5,000 orang. Kalau mula kawan-kawan 10,000 tuan sekalian. Yang hadir kali di Pihak Asyarif Gunung Semangkut. Apa tujuan nak pendekatan Melayu nak tumbuh Darul Islam di tanah Melayu tuan sekalian? Sebab itu British tuan-tuan, mereka perhatikan, mereka sangat takut kebangkitan yang berlaku di Gunung Semangkut. Sebab ibu-ibu dia dah ulama-ulama, guru-guru agama tuan sekalian. Guru-guru pondok sekolah agama rakyat. Maka akhirnya Ordinari Daurat dilaksanakan pada bulan Jun 19 tahun 48. Maka semua parti-parti kena haram, kesatuan buruh pun kena haram. Ahmad Mustamah tertangkap masuk penjara. Tokoh-tokoh Hizbul Muslimin, Ustaz Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'ullah, Ustaz Tamimi ini kena penjara tuan-tuan. Apa Ustaz Bakar Al-Bakir? Dalam penjara dia tuan-tuan, 5 penjara dia masuk. Termasuk Imam Majid Saleh saya jumpa yang di Perak berlepas. 5 penjara atas sebelah. Tuan-tuan, British pergi makan Ustaz Bakar Al-Bakir dan nasi campur dengan dedak ayam atas sebelah. Allahu Akbar. Ini makanan yang dibikin ulama-ulama pejuang kita. Tuan-tuan kena ingat tuan sekalian, yang berjuang ulama-ulama sampai mati syahid kena bunuh, kena buang daerah, buang negeri, kena masuk penjara tuan sekalian. Macam Dr. Baludin, Ustaz Bakar Al-Bakir, ratusan ulama-ulama kita kena penjara. Mengapa kita tidak adil? Sama merdeka kita, itulah yang muncul tuan sekalian. Sebab itu orang pastinya rasa betul tak sejarah kita ni? Macam tahu ni, betul tak sejarah kita ni? Sebab sekarang kita ada pemenang, orang yang berkuasa tulis sejarah itu ikut tanggapan mereka. Mereka tutup peranan golongan lain. Indonesia sama mereka meriah tuan-tuan. Saya biasa ke Indonesia tuan-tuan sekalian. Kalau 17 Ogostus, 17 Ogos sama mereka meriah. Mengapa? Orang-orang miskin yang dulu saya tak ada kain saya pun dibaca. Dia boleh cap dari merah putih dia. Sebab apa? Rasa patriotik, rasa semangat tuan-tuan sekalian. Sebab nak mereka, gajah dia keluar semua gambar-gambar ulama-ulama termasuk golongan kiri semua ada. Imam Bonjol ada, Imam Diponegoro ada, Dr. Mak Nasir ada, Soekarno ada, semua orang ada. Dia beri mesej pada rakyat ni, moyang ini semua berjuang untuk mendekatkan bumi Indonesia. Jadi rakyat semangat lah. Macam kita nak semangat macam mana nak hak kita tahu berjuang oleh ulama. Tiba-tiba pegawai tulis yang diangkat sebagai berjuang kemerdekaan. Macam itulah kita rasa tak semangat. Kita rasa sejarah telah berbohong pada saat. Sebab itu Muslimin dan Muslimat lepas 54 tahun tengok apa hasil. Apa hasil tuan sekalian? Apabila kita tidak meletakkan Islam sebagai sistem hidup negara kita, tengok kehancuran kepada tanah air yang kita cinta. Islam ada disebut di Masjid Masjid tuan sekalian. Sebab hari itu kita kena sentuh semua macam akidah ini.
Semua cakap sakit dah. Oh, alhamdulillah juga tuan sekalian. Tak apalah. Kita kan positif, kita gerakan Islam. Kita gerakan Islam lama dah sudah pasal akidah ni. Bahkan majlis Tazaruddin, tuan sekalian, kena penjaga sunnah terah tuan sekalian. Kena penjaga tuan sekalian. Dah. Tuan nak terah seorang murtad. Macam mana beribu orang Melayu tuan-tuan boleh kumpul ke Singapura. Tengok gambar-gambar sangat menarik. Polis Melayu nama Inspektor Tahap Kali. Dan polis Melayu dia boleh